السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وسدد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به أوانم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم قدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس لما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك وجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعل يا ربي روحا لذاتي من جميع في الدنيا قبل الآخرة عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadis yang ke-28. Sunat dikanankan perkara-perkara yang baik. An Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna mastata'a fi sya'nihi kullih fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Aisyah ia berkata, adalah junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai mengkanankan menurut beberapa kuasanya dalam keadaan semuanya, pada bersucinya dan menyekat rambutnya dan memakai kasutnya. Keterangan hadis. Aisyah berkata, adalah junjungan sallallahu alaihi wasallam menyukai mengkanankan. Artinya ia Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahului pihak kanan selama kuasanya. Semampu mungkin Nabi cuba mula dengan yang kanan di dalam keadaan atas urusan semuanya. Ya, pada benda yang baik-baik, benda yang baik mula yang dengan kanan, yang hina dengan kiri, ya. Iaitu pertama pada bersucinya, iaitu mendahulukan pihak kanan badannya pada mandi junub. Nabi juga kanan dulu, ya, Nabi kanan baru juga kiri. Dan mendahului tangan kanan pada wuduk, ya, anggota besar
sunat mula dengan kanan. Ada pun anggota-anggota kecil yang mudah serentaknya, ya. Yang sunat kanan ni anggota besar, tangan dan kaki. Ada pun anggota kecil, telinga, pipi, basuh serentaknya, ya. Tak sunat pun kita kanan menganan ni, masa basuh muka tu basuh kanan dulu baru kiri, tak sunat. Sebab dia mudah aja basuh serentak, ya. Yang sunat kanan ni benda yang payah nak buat serentak. Walaupun pada seseorang mudah, kita ambil yang asal payah, maka sunatlah dikanankan dahulu. Tangan, kaki, ya, dua anggota tu, basuh tangan kanan dulu, baru basuh tangan kiri. Kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Adapun telinga, muka, serentak aja, ya, tak sunat pun. Yang kedua, menyikat rambutnya sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia dahului menyikat sebelah kanan. Nabi letak tengah-tengah, tarik. Nabi belah tengah, ya. Ikut sunnah Nabi Ibrahim AS, Nabi pun belah tengah. Nabi letak sikat dekat tengah, Nabi tarik kanan, baru tarik ke kiri, ya. Belah tengah. Dia bukan belah tepi. Orang Melayu belah tepi, laki tepi, perempuan tengah. Orang Melayu dah. Sunnah Nabi belah tengah. Tengah ni, ya. Jadi sikat ke kanan dulu, tarik ni lurus tu, baru ke sini pula, ya. Sunnah. Sebab tu rambut tu antaranya kerat rambut tu sunnah, ya. Nabi botak sekali je. Rambut Nabi banyak dikerat, ya. Antara kaifiatnya, panjang rambut itu sampai ke anak telinga ni, anak telinga bawah ni. Jangan melebihi. Pernah seorang sahabat rambut dia panjang, Nabi kata orang ni jadi lelaki yang terbaik sekiranya dia mengerat rambutnya sampai ke anak telinga. Maka dia pun kerat sini, ya. Ada pun Nabi sendiri kadang-kadang pernah simpan sampai ke bahu. Itu di musim perang. Kerana orang Arab dulu rambut itu jadi perisai. Bila rambut dia panjang, bila kena mata pedang, rambut itu penghalang mata pedang daripada kena tengkuk. Waktu disimpan panjang dia sampai ke bahu. Itu dah tak ada perang dah. Dah tak ada perang, potonglah pendek ikut sunnah yang Nabi ajar pada sahabat tadi. Potong sampai ke cuping telinga belah bawah ni, ya. Kemudian disikat rambut itu. Dapat sunnah sikat rambut. Kalau tak ada rambut, tak dapatlah sikat rambut. Ada pun bagi pelajar-pelajar ni cuma nak meringankan, bagi sejuk kepala. Bila itu rambut tu tak ada, sejuk, ringan sikit. Yang kedua, supaya selalu pakai kopiah. Kalau rambut licin tu segan nak buka, pakailah kopiah ni. Kalau tak gondol, rambut pun gondol, kopiah pun tak ada. Nah, ya, tu tujuan membotak kepala tu. Sunnah Nabi kerat rambut tu lebih aula lagi, gunting dia daripada botak. Pak Nabi pernah berkata kepada sahabat yang rambut panjang, sahabat ini jadi lelaki terbaik sekiranya ia memendekkan rambutnya. Maka dipendek sampai ke cuping telinga belah bawah. Yang ketiganya berkasut, iaitu mendahulukan memakai sebelah kanan. Jadi bila Nabi pakai kasut, Nabi saruk kaki kanan. Tapi kalau kita keluar daripada pintu masjid, keluar kaki mana? Sunat kaki kiri. Habis macam mana nak saruk kasut kaki kanan, sedangkan keluar masjid kaki kiri? Mula pakai kasut kaki kanan. Dia nak buat? Mana? Kasut kat luar pintu tu.
Nabi pakai kasut kaki kanan dulu. Langkah keluar daripada masjid Suwar kaki kiri. Macam mana buat? Kita pijak raja belah kiri tu, jangan pakai dulu. Langkah kaki kiri keluar daripada masjid, pijak kasut. Jangan sarut. Dah pijak belah kiri baru sarut yang kanan. Baru dia sarut yang kiri. Faham? Jangan keluar kaki kiri terus sarut. Tak dapat pula pahala sarut kaki kanan tu. Dapat pahala sarut keluar kaki kiri je. Ya? Nak dapat dua pahala. Masa melangkah daripada masjid Surau keluar pintu itu, langkah kaki kiri, pijak atas kasut. Jangan pakai. Pijak kasut kiri itu di luar. Kemudian baru sarut kaki kanan dulu. Dah sarut kaki kanan, baru dia sarut kaki kiri. Dapat dua pahala. Satu pahala langkah kaki kiri keluar dari masjid, dua pahala pakai kasut kaki kanan dahulu. Ingat tak? Selama ni kita buat macam ni, langkah terus sarut je. Ya? Nampak pahala langkah keluar je lah. Sarut kasut tak dapat. Ataupun dapat pahala sarut kasut, keluar kaki kanan, tak dapat juga. Ya. Perkara-perkara yang disunatkan memulakan dengan kanan ialah perkara yang baik-baik, seperti memasuki masjid, memakai kasut, ya, memakai pakaian, makan dan minum, bercelak. Bercelak tu sunat belah kanan 3 kali. Tarik ini baru belah kiri pula 3 kali. Ya. Memotong kuku. Potong kuku jari-jari kanan tu dulu. Dah habis jari kanan baru jari kiri. Menggunting misai. Cukur kepala mula kanan dulu. Ambil belah kanan lah. Ni apa belah sini. Ya. Dan keluar daripada jamban kaki kanan. Masuk jamban kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan. Keluar masjid kaki kiri. Pakai seluar kaki kanan. Cabut seluar mula kaki kiri. Pakai baju sarut kaki tangan kanan. Tarik tanggal baju, tarik tangan kiri dulu. Ya. Makan tangan mana? Tangan kanan. Jangan makan tangan kiri. Sebab tangan kiri itu tangan syaitan. Ya, daripada Ibnu Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyaku bi yaminihi wa idza shariba falyashrib bi yaminihi fa inna asy-syaitana ya'kul bi shimalihi wa syaraba bi shimalihi. Hadis riwayat Bukhari. Bila kamu makan, kata Nabi, bila makan seorang kamu, naklah dia makan dengan tangan kanan. Begitu juga bila dia minum, naklah minum dengan tangan kanan. Kerana syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadis sahih Bukhari. Maksudnya kalau kita makan tangan kanan, tangan kiri, cucu syaitan, ikut syaitan. Makan tangan kiri, ikut syaitan. Kata hari ikut syaitan, tu perangai jadi syaitan tu. Dia puas nak menegur, tak juga nak baik. Sebab apa? Dah terikut perangai syaitan. Ya. Satu hadis lagi, an Salamah bin al-Aqwa qalat inna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala qul biyaminik qala la istata'ta ma ma'nahu illa al-kibru
qala fama rafa'aha illa fi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Salamah bin Al-Aqwa, dia berkata, seorang lelaki makan di hadapan Nabi dengan tangan kiri. Kemudian Nabi tegur dia, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Qala, dia jawab, la istati'u, aku tak mampu nak makan tangan kanan ya Rasulullah. Dia tipu Nabi. Ya, tangan kiri dia, tangan kanan dia elok. Tapi Nabi tegur, dia kata aku tak boleh makan tangan kanan, tak mampu. Nabi kata, la istata'ta ma manahu illa kibru. Kamu sebenarnya bukan tak mampu. Yang menyebabkan kamu makan tangan kiri itu kerana kamu itu takabur. Ya. Lepas pada itu fama rafa'aha illa fihi. Mulai dari itu tangan kanannya dah tak boleh angkat sampai ke mulut. Langsung tak boleh angkat dah. Sampai mati. Ya. Lepas Nabi suruh tukar, dia tak nak tukar. Sekarang ni Nabi tak ada, ulama ambil alih, ulama suruh tukar, kita tak nak tukar juga. Ustaz suruh tukar, tak nak tukar. Sampai masa besok lumpuh tangan kanan kita, apa kita tahu. Ya. Jangan guna tangan kiri. Ya. Dia kata tangan kanan aku tak mampu. Kalau dia tukar terus kan elok. Nabi suruh masih nak melawan lagi. Maka Nabi kata, bukan kamu tak mampu. Yang menyebabkan kamu makan tangan kiri itu sifat sombong kamu, takabur kamu. Ya. Orang sombong dengan Tuhan. Sebab dia rasa jijik lah nak cedok tangan kanan tu. Sudu tu kan, bila kita cedok kan, melekat kat sudu tu kan, ada rasa sombong. Nak ambil bersih gitu. Sedangkan bila kita pegang tu rimak tu mana sisa-sisa makanan orang mukmin tu syifa, penyembuh. Kita makan bersama tu kan, tangan dia tu dia kesan, dia cubit makanan, dia pegang sudu, kita pegang sudu yang sama, melekat rimak dia tu, itu adalah syifa, penyembuh penyakit orang mukmin. Kita tak buat, ya. Penyembuh-penyembuh tu tak ada, jadi makanan kita tak hadam. Nabi suruh jilat, kita tak jilat. Nabi suruh makan jemaah, kita tak makan. Pakai sudu. Jadi rimak-rimak yang sepatut jadi penyembuh tak ada. Ya. Pakai tangan kiri. Habis tangan kiri itu tangan tai. Tangan syaitan. Habis ada berkat itu? Tak ada. Itu yang makanan kita jadi tak berkat. Ya. Cedok je tangan kanan tu. Kalau Tok Musa kat Mekah tu nampak dia Syekh Hussein Siraji, cukup garang. Kalau makan apa dia tak ke Tok Musa usah dia jekat syaitan. Jangan makan apa dia tangan kiri. Cukup garang dia. Dia orang tua ya, orang tua 80 tahun. Muhaddis ni. Dia hafal Quran 6 bulan. Lepas tu dia hafal Fathul Bari tu. Tak Bukhari, Fathul Bari tu dia hafal. Ya, otak tak tahu ya, macam mana. Jadi siapa berani lawan dia? Ya, muhaddis ni. Kalau makan dia tangan kiri, didekah itu ya. Syaitan. Terkejut. Dia tak kira yang makan tu Tok Guru pun tak kira. Tok Guru lah, Tok Guru apa nama? Tangan kiri. Ya. Tu Hussein Siraj meninggal dah. Ya, salah seorang guru saya lah di Mekah sana. Biasakan guna tangan kanan, kerana itu sunnah Nabi SAW. Tangan kiri sunnah syaitan. Pandai-pandai pilih. Nak ikut Nabi ke nak ikut syaitan? Ikut Nabi SAW. Yang kedua, jangan minum berdiri. Sebab Nabi pernah bersabda daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, kata Nabi, la yashribanna ahadukum qa'iman faman nasya falyastaqi'. Ya. Jangan kamu minum berdiri. Siapa lupa naklah dia muntahkan balik. Kita terlupa pergi minum berdiri, lepas tu teringat muntah balik, jangan telan. Ya, kerana dia sisa iblis, sisa syaitan. Faham? Jangan minum berdiri. Kalau kita terlupa, teringat balik, muntah cepat-cepat. Jangan ditelan air yang kita minum berdiri itu. Ya.
Kemudian minum pula beradab, jangan minum seperti minum unta. Tu unta minum macam mana? Unta tu kalau dia masuk kepala dalam baldi tu lagi tak habis tu lah. Sampai habis. Kita jadikan kawan-kawan 3 nafas, ya. Jangan sekaligus. Ambil gelas minum, buang balik. Minum, keluar balik. Jangan gug habis betul. Ya, itu minum unta nama dia. Jadikan 3 kali nafas paling kurang. Faham? Ambil air tu seguk, dah buang. Nafas dulu di luar. Teguk lagi, nafas di luar, ya. Sebab tu kata Nabi daripada Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan. Nabi bila minum, Nabi bernafas 3 kali di luar bejana. Fayaqulu, Nabi bersabda, innahu arwa wa abra wa amra. Ya, minum 3 kali nafas ini arwah, menghilangkan dahaga, wa abra, ya, mendatangkan kesihatan, wa amra, lebih sopan santun. Ya, 3 perkara. Bila kita minum bernafas 3 kali, pertama dahaga jadi hilang, dia merosak pelan-pelan je. Yang kedua, lebih mendatangkan kesihatan. Yang ketiga, lebih sopan, ya. Arwah, abra, amra. Arwah, abra, amra. Arwah tu makna hilang dahaga. Abra lebih sihat. Amra lebih sopan. Ya. Itu ada adab Nabi ajar. Lengkapnya Islam kita ni, sampai sekecil itu dia ajar. Tak minum, cara buat air, cara apa, sampailah sebesar-besar, ya. Semua holistik agama kita ni. Tak perlu nak cari cara lain dah. Dah cukup lengkap dalam Islam ni. Tak payah nak mencari cara-cara orang lain, nak ikut orang kafir, ikut cara apa, ya. Itu hadis yang ke-28. Maksud kita hadis yang ke-29. Sunat bagi orang yang balik daripada perjalanan masuk masjid dahulu. Ini antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila balik daripada musafir, Nabi akan singgah ke masjid. Ya. Bila bagi tempat yang baik, balik haji ke, balik umrah, jangan balik rumah dulu, singgah ke masjid dulu. Sembahyang sunat itu baru balik ke rumah. Ini jangan dibuat dia orang. Ya. An Ka'b bin Malik, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjidi fasalla fihi kama qala. Daripada Ka'b bin Malik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ia datang daripada perjalanan, yakni kembali pulang daripada musafir, mulalah ia dengan masuk masjid, maka bersembahyanglah ia padanya. Ya, Nabi sembahyang dulu baru Nabi masuk rumah. Keterangan hadis adalah junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila balik daripada perjalanan, ia lebih dahulu memasuki masjid, lalu bersembahyang di dalamnya sebelum masuk ke rumahnya. Mendahului masuk masjid adalah bertujuan supaya mendahului hak Tuhan dengan bersembahyang, dan supaya diketahui oleh isterinya di rumah tentang perkembangannya, dan bolehlah ia bersedia untuk kesiapan rumah dan kesiapan dirinya. Itu tujuan dia. Ya. Pertama, dahulukan hak Allah. Ya, sembahyang tanda syukur terselamat. Yang kedua, nak pergi masa kepada rumah kita, buat siap sedia. Balik itu tak terperanjat. Ya, sebab adabnya rumah, bila suami balik itu dia kena sambut.
Macam sambut pengantin, sambut orang besar-besar. Ya, hias rumah elok-elok. Ya, pakai baju elok-elok. Kalau tak mandi-mandi dulu. Ya. Ini berkabar nak sambut suami balik. Baju tumbuk sambal itulah sambutnya. Berpelajar. Ya. Dengan apa nama, tika bantal berselerak tabak ke rumah. Tapi suami penat-penat ni tengok rumah betapa penat. Ya. Lepas tu nak balik tu beri masa kat isteri untuk kemas. Hari ni dah ada handphone, ada apa, beritahu lah, abang kat masjid ni, siap sedia. Ya. Dia kemas tu, barulah kita balik ke rumah. Balik dalam keadaan selesa, disambut oleh puteri. Raja balik, permaisuri sambut. Ya. Barulah ya, hilang rasa penat. Ya. Lagi pula masjid itu tempat turun rahmat. Bila kita sembahyang dalam masjid, rahmat itu turun, dia akan bersebaran. Ya. Kita buat rahmat daripada Mekah. Orang balik Mekah ni lepas 40 hari bawa rahmat. Ya. Kalau dia berdoa, doanya mustajab. Lebih-lebih lagi doa keampunan. Bila orang balik haji Mekah, minta dia doa ampun untuk kita. InsyaAllah Allah ampunkan. Jumpa dia, tolong doa ya, bagi Allah ampun aku. Dia doa untuk kita, InsyaAllah mustajab. Dalam tempoh 40 hari balik pada Mekah. Karena balik Mekah dulu tahun 97. Belum balik. Masa tu singgah di Kuala Selangor, di Tanjung Karang, tumpang rumah kawan. Jaga dok. Jaga menjaga. Masa tu tak jadi ustaz lagi. Jaga dulu 3 bulan. Hari pertama balik tu ada seorang cikgu, dia kena gout. Bertahun-tahun gout tak baik-baik. Ya. Jadi dia pergi ziarah dan waktu tu kita peganglah kaki dia. Nak cerita berkat Mekah ni. Pegang hari tu, besoknya kaki dia surut terus. Tak pernah tak datang gout terus. Itu dia bila saya menjaga tu dia ikut. Tengok kaki aku ni, kata cikgu. Orang kenal dia belakang cikgu. Pakat beli minyak tok. Dalam masa 2 bulan dah dapat 5,000. Jaga tok. 5,000 dapat. Tu biasa bila tu pejabat tu. Tok tahun 97 tu. Berapa puluh tahun dah ada simpan parti dia. Ya, tapi kita tengok bazir situ, kita masak je lah. Ya. Saya blank kan 23 ekor dog tu, blank. Beli dekat Sukul Haiwan. Sukul Haiwan ni satu tempat di Tanah Ain, perkampungan orang Badui Arab semua. Ya, anda pergi naik taksi, beli kat situ 23 ekor. 7 ekor hidup, yang lain sembelih kat sana. Bawa balik 7 ekor hidup. Ya, balik masak dok. Nak cerita berkat Mekah tu ya. Bukannya berkat kita Mekah tu, kita pegang jadi baik. Sahabat saya dia balik dekat Parai. Kakak dia duduk Mekah, balik kat Parai. Pokok bunga mak dia tu tepi rumah tu dah layu habis nak mati. Langkah je kakak dia dalam rumah, bau harum. Rupanya keluar daripada bunga yang nak mati di tepi rumah tu. Hidup subur bunga di tepi rumah. Kakak dia langkah masuk. Allah tunjuk. Ya, kadang-kadang Allah tunjuk. Ya, kadang-kadang kita tak nampak, bergantung pada penghayatan orang itu. Kita berkat Makkah Al-Mukarram. Ya, itu daripada pengalaman, daripada rasa kita sendiri. Ya. Ya, sebab itu bila balik tempat-tempat begitu, kita masuk ke masjid, jadi berkat itu bukan kita saja dapat, dia meratai ke Korea-Korea ni. Ya. Dapat semua penduduk itu berkat-berkat kita. Ya, mudah-mudahan semua jadi orang baik-baik, soleh-soleh belaka. Saya mana? Jadi itu antara tujuan bila Nabi balik pada musafir. Nabi SAW singgah di masjid. Pertama,
nak mendahulukan hak Allah Ta'ala, tanda syukur. Ya, kita dah sampai, kita dah selamat. Ya, sembahyang sunat tahiyatul masjid dulu. Lepas tu berzikir dan sebagainya, tanda syukur. Kemudian baru kita balik. Yang kedua, nak bagi masa supaya rumah kita itu sempat dikemas oleh orang rumah. Baru balik itu tak ada timbul rasa dalam suasana tak selesa. Tak. Ya. Hadis yang ke-30. Ringkas-ringkasnya, kalau yang tak faham boleh tanya. Malaikat berdoa untuk orang yang berada di tempat sembahyang. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla alladhi salla fihi ma lam yuhdith fayaqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat berdoa untuk seseorang kamu selama ia berada pada tempat sembahyangnya yang ia bersembahyang padanya, selama ia tidak berhadas. Malaikat itu berdoa, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Artinya, hai Tuhanku, ampunilah baginya, hai Tuhanku, kasihanilah dia. Ya. Keterangan hadis. Hadis tersebut menerangkan bahawa malaikat berdoa ke atas seorang kamu selama dia masih berada di tempat sembahyangnya, iaitu tempat rukuk dan sujudnya, dan selama mana ia tiada berhadas. Tetapi kalau berhadas, tiadalah didapati doa daripadanya. Malaikat berkata dalam doanya, hai Tuhanku, ampunkanlah baginya, hai Tuhanku, kasihkanlah dia. Inilah di antara keistimewaan yang diperolehi oleh orang yang tetap di tempat sembahyang. Maknanya lepas kita sembahyang, tak kira masjid ataupun surah musalla, tempat sembahyang. Ya, lepas kita sembahyang, kita tak bangkit. Ini khilaf ulama. Tengok ulama kata tetap tempat sembahyang tu betul-betul sejadah. Ya, jangan alih kaki. Jangan berganjak kaki kita. Kalau duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir, itulah duduk situ. Ya, itu ikut pendapat Adul Jumhurul Musallah. Kalau ikut Ibn Abbas, seluruh kawasan masjid tu, makna selagi kita tak keluar daripada masjid, selagi kita tak keluar daripada surau, lepas sembahyang duduk dalam surau mengaji, katakan. Lepas sembahyang maghrib tu duduk dalam masjid, dalam surau, tak keluar-keluar, dan kita duduk dalam keadaan berwuduk, tak berhadas. Selama mana kita duduk dalam masjid itu dalam keadaan berwuduk, selama itulah malaikat doakan untuk kita, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Kalau sejam lah, kalau 2 jam lah. Ya, sembahyang tu tak mesti sembahyang fardu, yang sunat yang kita datang tadi, masuk sembahyang duha, duduk situ. Sembahyang kita duduk ni 3 jam sampai pukul 12, sentiasa didoakan oleh para malaikat. Ya. Maka sembahyanglah. Ya, setengah kaul kata boleh sembahyang walaupun surah tahiyatul masjid. Ya, yang utamanya masjid saja. Tapi kitab ni Idaman Penuntut ni kata boleh sembahyang tahiyatul surah. Kerana surah itu masjid lughawi. Masjid dengan arti kata tempat sujud. Bukan masjid istilah. Yang utamanya masjid itu masjid istilah. Surah tak ada satu masjid, ya. Dan kalau kita ikut kitab ni, boleh sembahyang tahiyatul masjid walaupun sujud.
surau. Tapi kalau tak ada atas masjid, kita sembahyang saja. Duha ke, kalau ada masa duha baru duduk. Asalkan kita sembahyang, duduk situ. Selama kita tidak berhadas, duduk dan doa-doa para malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham. Dan jangan berkata-kata yang sia-sia, yang tak berkaitan dengan ibadah. Ya. Sebab Nabi pernah bersabda, "Idza atar rajulu al-masjida fa aktsara kalama fa yaqulu al-malaikah uskut ya wali Allah. Fa in zada fa yaqulu uskut ya baghid Allah. Fa in zada fa yaqulu alayka uskut alayka la'natullah." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang seorang lelaki kepada masjid, maka dia banyak bercakap dalam masjid, dalam surau dalam masjid. Orang datang masjid surau baca Quran, dia bersembang. Apatah lagi berlari-lari dalam masjid. Malaikat kata apa kat dia? Uskut ya wali Allah. Diamlah wahai wali Allah. Mula-mula dia sanjung kita lagi. Sebab orang datang masjid ni orang baik-baik. Malaikat kata ni wali ni. Uskut ya wali Allah. Fa in zada, kalau dia tak diam, duk sembang juga, duk berlari juga, malaikat mula marah dah. Kata malaikat, uskut ya baghid Allah, wahai orang yang Allah murka. Dah kena murka dah. Ya, diamlah wahai orang yang Allah murka. Allah marah kata duk sembang rumah dia, dia buat bising. Fa in zada, kalau dia tak diam juga, dia sembang juga. Kata malaikat, uskut alaika la'natullah. Diamlah, kamu sebenarnya dah dilaknat oleh Allah. Duduk masjid kena laknat. Sebab duduk sembang tak kena mengena dengan agama, duduk main, duduk bertepuk. Maknanya bukan dapat doa malaikat, dapat laknat malaikat. Sebab tu datang masjid, jaga adab-adab masjid. Datang surau, jaga adab-adab surau. Masuk surau, baca Quran, sembahyang. Kalau tak ada penat, diam, jangan duduk bersembang. Ya, kalau duduk bersembang tentang agama tak apa, bincang tentang ilmu. Jangan duduk cerita tak mengena-mengena dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab malaikat penuh dalam surau ni. Bukan kita aja. Malaikat ada, golongan-golongan gaib ada, tatah wali-wali mana, jin-jin semua nak ibadah ni. Ya, kita duk ganggu dia. Sekali dia lempang, ya, tak pernah tengok jin melempar orang. Ya. Dulu kat Mekah ada seorang sahabat Ustaz nama dia Abdul Wahab. Dia bunuh anak ular. Dia tak tahu itu anak jin. Dia bunuh anak ular, malam tu dia terlempar. Muka ni duduk kat belakang. Herat macam angin amar tu. Ya. Lama-lama pergi jumpa Syekh Hussein Siraji tadi lah. Ya, dia mandikan, maka dia pusing. Lama agak lah, dalam 3 hari bawa elok balik. Rupanya malam tu dia bermimpi, ya, yang kamu bunuh anak aku, kata jin. Aku marah, aku lempang kamu. Dia bunuhnya anak ular tu, kena lempang dengan jin. Ya. Itu bunuh anak dia. Kalau dalam masjid ni dia tengah nak sujud, kamu lari-lari tersepak bentuk dia, faham? Kawan tu tengah nak ibadah. Kali dia bangkit, mana budak aku ajar ni? Pom tu. Nah. Ya. Bangun-bangun, kepala dah pusing ke belakang dah. Apa ni? Ya. Sebab tu kena jaga adab-adab. Kita bukan kita saja dalam surau ni, ada hamba-hamba Allah yang lain yang kita tak boleh lihat. Ya, wali-wali Allah, jin-jin yang Islam tu semua nak sembahyang. Ya, kita ganggu dia. Bila bagi tempat untuk ilmu begitu cukup banyak ni. Tempat untuk ilmu macam ni cukup banyak makhluk-makhluk gaib ni, sebab dia suka tempat sejuk. Agak lomba-lomba datang nak duduk kat sini. Ya, nak sembahyang, nak berzikir.
penuh ni, tak ada ruang ni kalau kita dilihatkan. Pernah masa di Pondok Seliau dulu, di Pondok Seliau kalau lepas daripada maghrib kita akan sembahyang awabin. Pondok anak belajar dulu, lepas sembahyang maghrib awabin setiap malam 6 rakaat. Lepas isyak witir setiap malam. Jadi ada budak ni 3-4 orang jenis nak buat kelaku ni, dia tak sembahyang. Ada juga perangai macam tu, ya. Jadi bila dia tak sembahyang, duduk kat belakang, dan saya tu nak jadi imam, Allah tunjuk dekat dia orang tu penuh saf-saf tu. Orang daripada mana datang tak tahu, ya, berjubah serban putih penuh. Mula pada hari itu dia orang tak tinggal dah. Allah nak tunjuk, kamu tak sembahyang tak apa, hamba Allah lain sembahyang, ikut orang sembahyang tadi, witir awabin tadi, ya. Lepas pada tu dia tak tinggal dah awabin dan witir, sebab Allah tunjuk kat dia, kamu tak nak sembahyang, orang lain sembahyang, ya. Juga datang daripada hadis, ya, annal kalama fil masjid bighairi zikrillah taala ya'kul hasanat kama ta'kul an-nar al-khatabah. Nabi kata, kita bercakap dalam masjid lain daripada zikir akan menghapuskan kebaikan-kebaikan yang kita buat, seperti mana api membakar kayu api. Datang masjid sembang, dengan sebab dia sembang yang bukan zikrullah itu, dia memadamkan pahala ibadah kita dalam masjid, seperti mana api membakar kayu api, ya. Innal kalama fil masjidi bighairi zikrillah ta'ala ya'kul hasanati kama ta'kul an-naru al-khatabah, ya. Al-khatabah kayu api. Perkataan, berkata-kata dalam masjid bighairi zikrillah, lain daripada zikir, ya, ya'kul hasanat, akan memakan kebaikan-kebaikan, kama ta'kul naru, seperti mana api memakan al-khatabah kayu api. Penat baca Quran, itu bersembang, habis pahala baca Quran, dihapus oleh berkata-kata yang sia-sia tadi. Nampak? Katanya kena bersembang, penat kita, ibadah-ibadah kita habis terbakar, ya. Habis hadis 30. Allah Subhanahu wa taala alam. Kita sambung fiqh kita. Pasal apa fiqh? Jawab apa? 31. Tayamum. Fiqh kita muka surat 31, tajuk baru, tayamum dan syarat-syaratnya. Perkataan tayamum itu asal maknanya qasad, yakni sahaja. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Artinya, jangan kamu sengaja pilih yang huduh-huduh daripada harta kamu untuk memberi orang. Wala tayammamul khabitha, jangan sengaja kamu pilih al-khabith, benda yang keji-keji, minhu, daripada harta yang kita ada, tunfiquna, untuk beri kat orang. Sebaliknya pilihnya elok-elok. Ini yang kita tak nak makan dah baru nak beri.
Duduk lebih tak air 3 hari baru nak keluar pergi doa. Masa-masa mula tak nak bagi. Ya. Pakai kain duk kejut rabak baru nak pergi doa. Jangan pilih yang gitu, pilih yang terbaik. Ya. Jadi tayamum di situ tayamum lughawi, maknanya makna memilih, qasad, sengaja pilih. Itu lughawi. Adapun tayamum pada istilah dan maknanya pada syarak, makna pada istilah iaitu menepuk debu tanah ke muka dengan 2 tangan. Itu makna tayamum. Tepuk debu tanah ke muka dengan 2 tangan, ganti daripada wudu atau mandi dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu tayamum pada istilah. Tayamum pada bahasa qasad, sengaja. Tayamum pada istilah perbuatan tayamum itulah, iaitu menepuk debu ke muka dengan 2 tangan sebagai ganti daripada wudu atau mandi dengan syarat-syarat yang tertentu. Adalah syarat meluluskan seseorang itu bertayamum 6 perkara. Bila ada 6 perkara ni boleh tayamum. Ya. Kalau tak ikut syarat tak sah tayamum. Mana syarat dia? Yang pertama ada uzur. Uzur tu pula dengan sebab musafir. Satu. Ya, kadang-kadang uzur sebab luka. Ini uzur sebab musafir dalam perjalanan. Ataupun uzur tadi dengan sebab sakit. Terbentuk uzur. Sama ada uzur sebab perjalanan. Bila kita berjalan musafir, air habis, bekalan habis, duduk tengah padang pasir, uzur lah, nak cari tak ada. Ataupun uzur dengan sebab sakit. Uzur sebab perjalanan tu melebih kepada ketiadaan air. Ya. Jadi air tak ada, nak ambil untuk tayamum saja lah. Dia bukan musafir tu sanad. Cuma ghalib tak ada air ketika musafir. Sebab tu kata uzur sebab musafir. Wahal kalau tak musafir pun tak ada air, boleh tayamum juga. Cuma ghalibnya tak ada air berlaku ketika musafir sebab bekalan putus. Benar tak? Jadi lebih dalam perjalanan ataupun dalam kampung. Disebut khas musafir kerana biasanya dalam masa itu payah dapat air. Sebab tu dia kata sebab musafir, uzur sebab musafir. Wahal kendaki di sini tak mesti musafir, tak ada air dah boleh tayamum. Cuma ghalibnya tidak ada air ini berlaku ketika musafir, maka sebab itulah disebut secara khusus uzur dengan sebab musafir. Tidak dinafikan walaupun tak musafir, kalau tidak ada air boleh juga bertayamum. Yang kedua, sakit tak boleh kena air, bagaimana dinyatakan dalam syarat yang keempat nanti. Itu dah dua sebab tu, ya. Satu, tak ada air. Yang kedua, tak boleh guna air. Pertama, tak ada air, guna boleh, air tak ada. Yang kedua, tak boleh guna air, air ada tak boleh guna. Sakit. Ya. Yang kedua, masuk waktu sembahyang dengan yakin. Ini bagi orang yang tayamum hendak sembahyang fardu. Kalau kita tayamum nak buat yang sunat, tak mesti masuk waktu. Masa nak buat itulah tayamumnya. Nak pegang Quran, nak tawaf, masa tawaf itulah tayamumnya. Tak payahlah tunggu masuk waktu. Dikait dengan masuk waktu sembahyang ini, kalau kita tayamum untuk sembahyang
fardu, kena masuk fardu dulu baru boleh tayamum. Selagi tak masuk fardu, waktu zuhur katakan kita nak sembahyang zuhur, selagi tak masuk waktu zuhur tak boleh tayamum. Sebab apa? Sebab kemungkinan dalam waktu zuhur nanti ada air. Sebab tu tak boleh tayamum awal-awal, tunggu masuk waktu dulu. Dan masuk waktu cari air, tak ada baru tayamum. Ya. Dari itu tidak sah tayamum bagi orang yang syak adakah sudah masuk waktu atau belum. Sekalipun kebetulan sudah masuk waktu, dia kena yakin dia masuk waktu dengan yakin. Dan masuk waktu yang dengan yakin baru boleh tayamum. Kalau kita dah ragu-ragu dah masuk belum, tayamum je lah. Tak sah. Ya. Walaupun waktunya memang dah masuk, tapi dia duk ragu-ragu, tak sah juga. Yang ketiganya, mencari air lebih dahulu di mana tempat ia berada dari kawasan-kawasan, dari kawan-kawan, dan keliling tempat itu ia dianggap ada air sejauh sampai didengar suara mencerit. Katakan kita musafir, berhenti di padang pasir, air habis, nak tayamum air habis, tengok ke kanan ada tak orang lain kemah-kemah tu, cari kat kemah-kemah kawan-kawan tu dulu. Ya, kalau tak ada, pergi berjalan, cari kuasa seluas kat padang pasir itu. Sejauh mana nak berjalan? Sejauh kedengaran suara. Kawan kita duduk kat kemah ni, kita berjalan, suruh dia menjerit. Selagi mana suara dia kita boleh dengar, jalan lagi, jalan sampai tak dengar, sampai situlah. Setengah pendapat ulama kata sejauh perginya anak panah. Ambil anak panah tu panah. Semana sampai nak panah, di situ je kita cari. Yang lebih itu tak wajib cari. Cari dalam kawasan tu tak ada, tayamum je lah. Ya? Boleh tayamum. Itu sekiranya tayamum kalau tidak ada air. Kalau tayamum kerana luka, tak payahlah cari air, dia memang air dia banyak, dia luka je. Ya dah, cari tak. Awak pun nak cari air dia melambat. Yang kata cari air ni uzur sebab tidak ada air. Jadi bila nak tayamum, kenalah cari air dulu. Dah pasti tak ada air, baru tayamum. Adapun kalau tayamum bukan kerana tak ada air, cuma dia tayamum kerana tak boleh guna air sakit, tak perlulah cari air tu. Memang air dah ada pun, cari apa lagi? Faham? Ya? Tayamum je lah. Yang keempat, uzur memakai air, tak boleh guna air. Umpama takut badannya jadi binasa. Bila kena air, tangan dia cacat, badan dia cacat, ataupun hilang manfaat, binasa jadi rosak terus. Ataupun hilang manfaat, tangan ada tapi lumpuh katakan. Ataupun takut nak pergi mengambil air disebabkan ada binatang buas. Air ada tapi dia belah sana, nak pergi sana, tengah-tengah tu ada pula rimau. Maka dianggap tak ada air tu, tak boleh dapat. Ataupun ada perompak, ataupun pintah kurung tak boleh keluar. Ni keluar je kena tembak. Sedangkan air dekat luar. Itu dalam rumah tak ada air, tak boleh tayamum juga. Atau ada musuh di tengah jalan, atau takut hartanya kena curi. Harta dia banyak, tak ada orang nak jaga. Kalau dia keluar pergi cari air, tinggal harta hilang. Ya, tayamum saja. Atau kena rompak je, kena ditinggalkan, boleh dia tayamum kerana darurah. Kerana kaedah fiqh kata ad-darurah tubihul mahzurah. Ya, darurah mengharuskan larangan. Asal tak boleh, tapi sebab darurah bolehlah tayamum. Walaupun ada air, sebab tak boleh nak dapatkan air itu. Air ada, tapi darurah, tak boleh nak dapat. Takut ni nak pergi dapatkan air, tayamum saja seolah-olah air tidak ada. Ya. Yang kelima, ada air di sisinya, tetapi ada berhajat kepada air itu untuk minum bagi dirinya ataupun untuk minum bagi binatang pemeliharaannya, sekalipun untuk masa akan datang.
Air dia bukan tak ada, adalah 10 liter, 20 liter. Tapi air itu disimpan untuk minum dia. Kalau dia ambil untuk nanti nak minum apa? Ataupun untuk minum perintah ternakan dia bela unta ke bela apa nak buat perjalanan ni. Kalau dia ambil untuk, nanti unta tak ada nak minum. Ya, akan datang perjalanan jauh lagi tu, nak sampai seminggu lagi, peruntukkan air itu untuk seminggu boleh. Jadi dia tak perlu ambil untuk tayamum sahaja. Kerana air itu untuk digunakan untuk perjalanan unta, katakan seminggu, atau dia sendiri nak minum seminggu dalam perjalanan tu. Ya, jadi air itu dia anggap darurah juga, ya, musyaqqah, tak boleh guna sebab ada keperluan lain, boleh tayamum. Yang keenam, tanah yang suci berdebu tiada mustakmal. Syarat untuk tayamum, pastikan tanah itu suci, bukan najis. Kemudian tanah itu berdebu, dia boleh melekat, panggil ghabar, panggil bahasa Arab. Ghabar, ada debu. Dia tidak mau sekutu-sekutu macam pasir itu tak melekat, tak mau. Dia debu yang boleh melekat. Ya, kalau tanah kerah itu macam tembikar itu tak boleh. Dan tanah itu tiada mustakmal, maknanya bukan tanah yang telah digunakan sebagai tayamum, nak guna sekali lagi tak boleh dah. Dah mustakmal dah. Ya. Termasuklah segala jenis tanah, sekalipun tanah kerana ubat seperti batu kawi yang ditumbuk. Batu kawi ni kalau kita gali-gali kan ada seperti tanah batu merah tu. Ya, tanah tapi dia keras macam batu, warna merah, orang buat ubat. Ya, bila kita tumbuk-tumbuk dia jadi debu, boleh gunakan juga. Kerana dia adalah tanah asal dia, tapi keras dah bagaikan batu dah. Dia batu kawi. Ya. Dan juga tanah yang dibakar boleh juga guna selagi belum jadi abu. Tanah kalau dah dibakar sekalipun masih boleh diguna. Kalau kita tumbuk-tumbuk jadi ada debu, selagi tanah itu tidak jadi debu. Maka tiada sah tayamum dengan tanah yang bercampur dengan kapur ataupun debu tamjika. Kita ambil tamjika masa bunga tu tumbuk-tumbuk tak boleh. Ataupun pasir yang tiada berdebu. Kalau campur dengan pasir berdebu boleh, ya. Jangan campur pasir tidak berdebu tanah tu. Pasir punya berdebu, pasir halus tu, ya. Dan pantai tu campur dengan tanah boleh pakai lagi sebab debu-debu tu masih melekat. Ya. Apabila berlaku pada seseorang yang uzur dengan sebab tiada air atau sakit dan ada syarat-syarat yang lain itu, apabila dia hendak sembahyang, wajiblah ia bertayamum kerana mandi hadas, kerana ganti mandi hadas. Ya. Jika ada, kalau ada hadas, dan kerana wuduk, ganti daripada air untuk mengharukan sembahyang. Dan seumpamanya, ya, dan seumpamanya sahaja, tidak untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Benda ni. Apabila berlaku pada seseorang yang uzur dengan sebab tiada air atau sakit dan ada syarat-syarat yang sebut tadi, dah cukup dengan syarat tadi, apabila ia hendak sembahyang, wajiblah ia bertayamum. Masuk waktu saja, cari air dulu, dah pasti air tak ada, dapatkan tanah. Tanah itu dah cukup syarat, ada debu, bersih, tak mustakmal, baru dia tayamum. Tayamum tu kerana mandi hadas. Jika ada hadas itulah tayamum kerana mandi hadas, makna tayamum kerana ganti mandi hadas. Ya, kalau dia berhadas, dan tayamum kerana wuduk sebagai ganti daripada air. Kalau tak ada air, tayamumlah dia. Ya, untuk mengharuskan sembahyang dan seumpama sembahyang sahaja, tidak untuk mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Kita tayamum ni bukan untuk mengangkat hadas. Kita tayamum bukan untuk menghilangkan hadis, menghilangkan najis. Kerana najis tidak akan hilang melainkan dengan basuh dengan air. Hadas takkan terangkat melainkan dengan berwuduk atau mandi. Tayamum ni cuma sebagai ganti saja untuk mengharuskan. Dia tetap ada hadas,
dia tetap ada najis. Jadi tayamum tadi untuk mengharuskan sembahyang saja walaupun ada hadas. Sebab darurah. Tayamum ni mengharuskan saja sembahyang walaupun ada najis. Ya, kerana darurah, tak ada air nak basuh. Tak ada air nak ambil wuduk. Ya, jadi kita tayamum. Bila tayamum tadi bukan bermakna hadas sudah terangkat, dia tetap ada. Cuma dengan tayamum tadi mengharuskan kita sembahyang dalam keadaan kita tak berwudu. Nampak tak? Ya. Kerana menghilangkan najis dan hadas ini hanya dengan air, bukan dengan tayamum. Tayamum itu sebagai ganti untuk mengharuskan saja, bukan menghilangkan, bukan mengangkat. Faham? Jadi ulang balik, untuk seorang itu bertayamum dia ada 6 syarat. Pertama, pastikan dia uzur. Uzur yang membolehkan tayamum iaitu 2 bentuk. Satu, uzur tak boleh guna air. Yang kedua, uzur tak ada air. Uzur yang tidak ada air, untuk tayamum dia kena cari air dulu. Sebab tu cari air. Dah pasti tak ada air baru tayamum. Ada pun uzur kerana tak boleh guna air, tak perlulah cari air. Cuma tunggu masuk waktu. Kalau sembahyang fardu, masuk waktu saja, ambillah wuduk. Ambillah tayamum, ya, ganti daripada wuduk tadi. Ada pertambahan soalan sebelum kita pergi pada tayamum? Kita baca laju-laju je ni. Ya, mudah-mudah dah biasa sebut. Ada yang tak faham? Ada yang nak tambah? Ya. Kalau ada hospital macam mana? Ya, kita orang masuk air tu, dia nak sembahyang zuhur macam mana? Tangan berbalut masuk pula air tu, air apa nama tu? Air garam. Macam mana nak ambil untuk sembahyang? Nak masuk, nak ambil untuk sembahyang tu, tak apalah, tak payahlah mau cari air, sebab dia memang ada air. Cuma dia tak boleh sempurna wuduk. Jadi masuk waktu dululah. Tunggu masuk waktu zuhur, ambil wuduk kadar yang boleh. Basuh muka, basuh tangan kuasa boleh basuh. Tempat yang tak boleh basuh wuduk sebab ada jarum untuk balut tu, ganti dengan tayamum. Ya, 2 kali kerja lah. Ambil wuduk, masa nak basuh tangan tu, basuh kadar yang boleh, lap yang kering-kering muka dan tangan, tayamum dulu muka dan tangan sebagai ganti jarum ni. Kemudian baru sambung wuduk tadi, sabun kepala, sabun telinga, basuh kaki. Dia kena ikut tertib. Wuduk ikut mazhab Syafi'i kena ikut tertib. Bersalahan mazhab yang lain, mazhab lain dia tak ada tertib. Walaupun balut di tangan, habis wuduk baru tayamum, boleh bagi dia.
نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم أرنا الحق